liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang dikasihi pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita lafazkan rasa syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama pada malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini ramai yang berpuasa. Namun demikian ramai yang tidak mengetahui apakah matlamat dia berpuasa. Dia hanya berpuasa kerana kebiasaan bila masuk Ramadan orang akan puasa, maka dia pun ikut berpuasa. Apabila manusia gagal mengenal pasti dan tahu tujuan ataupun matlamat dia berpuasa, maka hari ini kita dapati ramai manusia yang berpuasa tetapi ada yang tak solat. Ada yang berpuasa tetapi melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya, tidak menutup aurat dan sebagainya. Berpuasa dalam masa yang sama tidak bersetuju dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berlaku demikian? Semua ini berlaku kerana kegagalan manusia memahami apa tujuan dia berpuasa. Allah Subhanahu wa taala sebut tujuan puasa itu pada ayat kewajipan puasa yang sering kali dibaca. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Tujuan puasa kata Allah nak jadi orang yang bertakwa. Hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila manusia nak training, nak di-train, nak dilatih menjadi manusia yang bertakwa, salah satu caranya Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa. Dari segi sudut kesihatan, tuan-tuan, orang bincang hari ini sains kesihatan. Pakar-pakar perubatan menyebut bahawa waktu yang paling baik kita makan ialah pada waktu pagi. Selepas kita bangun tidur tu, kandungan glukos kita dah menurun. Maka sebab itulah sarapan pagi di luar Ramadan adalah perkara yang sangat penting. Anak-anak kita nak pergi periksa pun cikgu pesan kena makan dulu. Hari ini orang nak kritik puasa, pakar-pakar perubatan barat, dia nak kritik puasa di atas sebab manusia kosongkan perut tak boleh, sebab sebelum daripada manusia berpuasa Allah Subhanahu wa taala adakan sahur. Kita bangun, itulah makan paling kualiti sekali makan bola pagi lah. Dia boleh tahan sampai ke petang. Hak sarapan kita ambil luar Ramadan tu kan, dia terus sampai ke petang. Kadang-kadang kalau kita tak makan tengah hari pun dia padan dah. Walaupun barangkali dengan kadar yang sedikit. Dan makan yang tak baik untuk kesihatan ni, makan malam. Kita buka puasa ni hala ke malam dah. Pun orang tak boleh kritik. Pakar perubatan barat tak boleh nak kritik puasa. Kita makan sebelah malam, dia tak boleh kata, tengok orang Islam mengamalkan gaya hidup yang tak sihat, malam makan buka puasa. Tak boleh, sebab
selepas daripada kita buka puasa, kita rehat, solat apa benda semua, kita mari ramai-ramai di masjid, kita solat tarawih. Pergerakan dalam solat tarawih dengan jumlah rakaat sudah cukup untuk membakar segala kalori yang ada dalam badan kita. Maknanya Allah wujudkan puasa ni dengan waktu sahurnya, dengan waktu berbukanya, dengan ada tarawih, dia merupakan terapi kesihatan yang paling baik. Tuan-tuan, sebab itulah bila bincang bab takwa, kan, orang yang bertakwa ni dijaga kesihatan lah. Kan, Allah tunjuk bagaimana tahap penjagaan kesihatan dalam bulan Ramadan dengan adanya sahur, dengan adanya tarawih dan sebagainya. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang manusia ni dia bila dia puasa, kan, perut kosong. Ada pula bazar Ramadan, dia beli lebih banyak daripada apa yang dia nak makan. Sebab itulah kalau tuan-tuan buka laman web Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal. Sisa pepejal ni sampah hak kita buang tu lah. Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal ni melaporkan rakyat Malaysia buang sampah menghasilkan sisa pepejal satu hari 20,000 tan. Sampah-sampah gitu tu. Itu tak masuk hak yang kita bagi makan binatang tak. Hak ni hak yang di pusat pelupusan sampah. 20,000 tan satu hari. Daripada 20,000 tan satu hari itu, 45% adalah makanan. 45% daripada 20,000 tan ni maksudnya rakyat Malaysia di luar Ramadan membuang makanan sebanyak 9,000 tan satu hari. Buang makanan. Bila masuk bulan Ramadan, patutnya kadar pembuangan makanan ni akan menurun. Sebab waktu makan kita juga separuh daripada hak biasa kita makan. Luar pada Ramadan ada sarapan. Kalau kerja pejabat ada pula pukul 10 pagi. Ada pula makan tengah hari. Ada pula minum petang. Kemudian ada pula makan malam. Lepas tu habis sembahyang isyak, luar pada Ramadan orang kata jom mengeteh 6 kali sehari. Bila masuk Ramadan, dia jadi 2 ataupun 3 kali. Sahur, buka puasa 2. Kadang-kadang dia ambil more lepas tarawih 3 lah. Maknanya makan yang 6 kali luar Ramadan jadi 3. Logiknya bila makan daripada 6 kali jadi 3 kali dalam bulan Ramadan, kadar pembuangan sampah dan penghasilan sisa pepejal makanan ni juga akan berkurang. Orang buang makanan kurang sebab waktu makan kita pendek 3 kali. Tetapi Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal melaporkan orang rakyat Malaysia buang makanan buang sisa pepejal. Sisa pepejal yang terhasil pada bulan Ramadan ialah 29,000 tan. Tuan-tuan type Google Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal, adalah maklumat. 29,000 tan bulan Ramadan. 55%. Di luar Ramadan 45 buang makanan, masuk Ramadan 55. 55% daripada 29,000 tan adalah makanan. Bermakna bulan Ramadan orang buang makanan sebanyak 15,000 tan satu hari. Tuan-tuan relate balik matlamat kita puasa. Takkan orang yang bertakwa buang makanan. Maknanya lari daripada matlamat tu. Sebab itulah kita makan pada kadar yang perlu. Kita pergi bazar Ramadan, boleh beli, bukan tak salah beli, tak ada masalah nak beli makanan, tapi pastikan habis. Hak yang kita beli tu jangan buang. Ini bila menjelang sahur, tengok basi dah buang. Kan?
Kita pergi bazar Ramadan bawa anak. Setiap anak tu ada resepi yang dia minta. Kadang-kadang 1-2 juadah. Bapak lagi teruk 5 juadah. Balik tak habis, buang. Tuan-tuan, maknanya nak bawa anak pergi bazar Ramadan, anak yang puasa lah, nak bawa pergi bazar Ramadan tak usah selalu lah, sekali-sekala. Lepas tu denda dia. Kalau sekiranya hak makan dia beli untuk buka puasa tu tak habis, denda dia apa? 3 ataupun 4 kali cancel bazar Ramadan. Tak payah kita pergi, kita makan hak mana yang ada di rumah. Kena ajar begitu. Kalau tidak, kerja kita buang makanan lah. Lari daripada matlamat asal nak menjadi manusia yang bertakwa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi bila kita faham matlamat takwa tu, semua perkara yang berlaku dalam kehidupan kita dalam sepanjang Ramadan kena jaga. Solat, kan? Ramai mana hari ni orang puasa tapi tak solat. Sebab apa dia tak solat? Dia tak faham matlamat puasa. Mana mungkin orang yang berpuasa yang nakkan takwa, mana mungkin tak solat? Jadi lepas pada ni kena ingat, bila masuk waktu solat dia mari malah nak semayang ni, kita kena ingat, aku puasa ni nak takwa. Takkan orang takwa tak semayang. Kena ada matlamat tu, kena faham betul-betul, kena hadam matlamat. Dan orang yang bertakwa ni Allah sebut dalam Al-Quran, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Takwa dengan Quran ni tak boleh pisah. Tuan-tuan, Quran ini panduan, perlembagaan kepada kita semua, perlembagaan hidup kita. Kita hari ini berjuang. Bukan kita saja nak takwa, kita nak juga masyarakat kita masyarakat yang bertakwa. Kita nak negara kita negara yang bertakwa. Kita nak pemimpin kita pemimpin yang bertakwa. Itu yang kita nak. Takwa ini ada hubung kait dengan Quran. Orang yang bertakwa dia tak ragu dengan Quran. Raiba, maknanya tak ada keraguan pada Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Inilah Al-Quran yang tidak ada sebarang syak dan keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tuan-tuan, Quran ni, apa alasan manusia untuk tidak kembali pada Quran? Tuan-tuan tengok kajian Quran. Sebab itulah Dr. Maurice Bucaille, pakar bedah Perancis. Dia ni peristiwa ni berlaku tahun 1975. Dia pakar bedah Perancis. Masa tu Perancis adakan hubungan dengan Mesir. Bila ada hubungan dengan Mesir tu adalah barang yang dipinjam. Kan? Perancis meminjam apa benda? Panda ke apa? Bukan panda. Dia pinjam mumia. Zaman sekarang orang pinjam panda. Kan? Dia pinjam mumia, maknanya mayat Firaun yang diawet, bawa ke Perancis. Yang buat kajian tu salah seorangnya ialah Dr. Maurice Bucaille, pakar bedah. Dalam kajian dia dapati bahawa ada satu mayat Firaun ni. Dia kata ni berdasarkan bedah siasat dia ni mati dalam laut. Dan tempoh dia duduk dalam laut lama. Tapi pasal apa dia boleh ada? Pasal apa sampai hari ni dia boleh tersimpan? Mana ada satu manusia yang mati dalam laut, kan? Tempoh mati pula tenggelam tu lama. Tak ada satu manusia pun yang selamat, yang manusia boleh tengok selepas ribuan tahun. Tak ada. Dia kata ni misteri yang mesti dicari jawapan. Dia kata ini misteri. Apa jawapan dia? Dia tak dapat jawapan dia. Ketika dia bentangkan laporan ini depan profesor, dia masih menyebut misteri ini. Dia kata suatu perkara yang ajaib yang kita perlu cari jawapan dia. Bagaimana mayat Firaun yang begini lama tenggelam dalam laut boleh selamat, yang kita boleh buat kajian, kita boleh tengok hari ini. Ribuan tahun. Tuan-tuan, bangun seorang profesor, dia kata engkau kalau nak tahu cerita-cerita kartun ni, cerita-cerita karut ni, kau pergi tanya orang Islam lah. Orang Islam ada versi dia.
Sebab profesor tu kafir juga. Dia kata gitu, dia kata lagu tu. Sehinggalah satu hari dia bila sampai di Mesir, dia ditunjukkan satu ayat dalam Al-Quran yang jawapan yang dia cari selama ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat surah Yunus ayat 92. Fal yauma nunajjika bibadanika ila akhiril ayat. Pada hari ini aku selamatkan jasad Firaun ini sebagai panduan, sebagai pengajaran manusia-manusia di masa depan. Dia bila baca ayat tu, dia tengok ayat tu, dia takjub. Dia kata inilah jawapannya. Kenapa mayat ini tersimpan hari ini? Memang Allah Subhanahu wa taala memberi janji untuk memelihara mayat ini. Ini jawapannya. Tuan-tuan, ketika ayat ini turun, ayat berhubung dengan Allah janji mayat Firaun ini Allah simpan. Masa tu 1400 tahun yang lalu, orang tak tahu dalam piramid itu ada mayat Firaun. Mayat Firaun ni dijumpai pada tahun 1885. Baru yang jumpa, maknanya dalam tempoh 100 tahun ini. Mana setara 100 tahun yang lalu orang jumpa mayat Firaun dalam piramid. Quran telah menyebut 1400 tahun yang lalu. Hari ni orang boleh tengok dalam piramid. Kalau pergi melawat piramid tu, kan, nak masuk dalam tengok Firaun kena bayar lah. Jahat Firaun ni. Daripada zaman dia hidup, dia kutip duit pada rakyat. Dia mampu pun dia kutip duit lagi. Nak pergi tengok dia kena bayar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Dr. Maurice Bucaille ini, dia takjub dengan ayat ni. Nama baru dia ialah Dr. Yahya Maurice Bucaille. Masuk Islam dia. Kaji mayat Firaun. Duduk, maknanya menjadi orang yang duduk dalam Islam. Ni, hak jenis keras hati sangat. Nak sokong, tak mau sokong Islam ni, dia hantar pergi jumpa Firaun lah senang. Kok jumpa Firaun tu Allah bagi hidayah kot. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia tulis satu buku, Al-Quran, Bible dan Sains. Buku tu ada terjemahan dalam bahasa Melayu, cetakan tahun 2000, terjemahan bahasa Melayu tahun 2000. Saya dulu ada simpan. Saya putus state daripada kawan Haji Kamarudin, LKMP arwah dah. Dia bagi pinjam. Kan banjir baru ni habis lah. Hak yang putus state ni biasa hak yang buku-buku yang kita post kita tak letak rak atas, kita tak rak bawah kan. Habis. Baik, cuma saya nak sebut kajian dia mendapati bahawa dia kata dalam dua-dua kitab ini ada fakta sains. Tetapi fakta-fakta dalam Bible terlalu banyak percanggahan dengan sains. Namun tidak ada satu pun percanggahan fakta dalam Al-Quran dengan sains, tak bercanggah. Apa yang Quran sebut 1400 tahun yang dulu, sains hari ini buat kajian, betul, benar. Sebab apa? Sebab ayat yang kita baca ni, Quran yang kita baca ni disebut sebagai ayatullah. Kan? Ayatullah. Ayat ni, ayat kita sebut ayat. Ayat ni maksud dia tanda. Ni ayatullah. Kita keluar, kita tengok langit, bulan, bintang, matahari, pokok, binatang. Itu juga ayatullah. Ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Lalu hak tu Allah cipta, yang ni Allah turunkan. Bila itu yang berlaku, maka tidak akan berlaku percanggahan dengan apa yang Allah cipta dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turun dalam Quran. Tak ada percanggahan. Tuan-tuan tengok contoh satu ya, surah Semut. Sikit ni, ada 10 minit. Dia cakap setengah jam. Surah Semut. Surah Semut ni dalam Quran dipanggil surah Al-Namlu. Allah cerita bagaimana semut zaman Nabi Sulaiman. Hatta iza ataw ala wadin nam qalat namlatun ya ayyuhal namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu.
wa hum la yash'urun. Allah kata apa dalam Quran? Allah kata tatkala apabila tentera Sulaiman sampai di satu lembah, wadin naml, lembah semut. Tuan-tuan, orang dulu bila dia baca Quran dia hairan tau. Pasal apa Allah sebut lembah ni? Sebab lembah ni besar. Kita faham semut ni kecil. Barangkali rumah dia kecil je. Kita nampak satu busut, dia masuk, alah busuk tu rasa besar, meja ni pun dah kira besar dah. Kecil je kita rasa. Tetapi Allah menggunakan istilah wadin, lembah. Hari ini bila orang buat kajian tentang koloni semut, memang betul. Kan dalam National Geographic, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, type sarang semut. Ada satu orang putih dia buat kajian, dia pam satu cecair yang masuk dalam sarang semut, mati habis semut, kan? Dia pam cecair itu masuk dalam laluan semut. Banyak mana? Satu lori tanker hak yang biasa hantar minyak kat Petronas. Satu lori tu dia pam masuk, kemudian dia biar keras, lepas tu dia gali dengan penuh hati-hati supaya tak patah laluan tu. Dan mereka mendapati bahawa kawasan yang tersangat luas, lebih besar daripada saiz dua padang bola sepak. Cantik dia punya pemandangan tu. Kalau dalam video tu tuan tengok cantik. Pusing. Lepas tu dia ada satu kantung besar. Lepas tu keluar pula jalan ni pusing. Cantik. Allah sebut wadin, lembah. Hari ni orang tahu, patut pun Allah sebut lembah. Memang betul lembah. Satu. Kan? Yang kedua, ayat itu menyebut qalat namlatun. Dia kalau lelaki qala, kan? Perempuan qalat. Telah berkata seekor semut betina. Tuan-tuan, di kalangan orang-orang dulu, dia fikir pasal apa Allah sebut semut betina ni? Semut betina ni kata apa? Telah berkata seekor semut betina, ya ayyuhal namlu udkhulu masakinakum. Wahai semut-semut sekalian, masuk kamu dalam sarang. Semut betina ni bagi arahan. Dia orang dulu fikir, kenapa Allah sebut dalam Quran semut betina? Oh, barangkali semut yang mula-mula nampak tentera Sulaiman barangkali semut betina, sebab tu Allah sebut semut betina. Tetapi hari ini apabila manusia buat kajian tentang semut tadi, rupa-rupanya tuan-tuan, dalam masyarakat semut ni, ketua kepada segala semut dia panggil ratu semut. Ratu ni jantan ke betina? Betina ratu ni. Kan? Ketua kepada koloni semut ialah ratu. Ketua kepada koloni semut ialah betina. Manusia baru tahu bahawa ketua kepada masyarakat semut ini betina ni abad ini, zaman ini. Tetapi Al-Quran telah menyebut 1400 tahun yang lalu, berhubung dengan bagaimana Allah menyebut qalat namlatun, telah berkata seekor semut betina, ketua kepada semut itu, udkhulu masakinakum, masuk kamu semua ke dalam sarang kamu. Ni politik semut ni, Allah ajar ni. Bila tengok bahaya, dia nak tengok survival bangsa dia boleh hidup kekal lama, dia kata masuk dalam lubang. Semut tak kata. Nabi Sulaiman datang dengan tentera dia. Tentera dia banyak, makanan yang bawa pun banyak. Barangkali ada gandum yang tumpah, makanan yang tumpah. Inilah masa kita keluar kutip ramai-ramai. Bukan senang. 5 tahun sekali je. Oh, dia tak kata macam tu. Tuan-tuan, dia tak kata macam tu. Dia kata masuk dalam lubang. Tuan-tuan, Quran sebut 1400 tahun yang lalu tentang ni. Fakta ini manusia baru jumpa. Sebab tu saya sebut, apa alasan lagi manusia untuk tidak beriman pada Quran? Tak percaya nak balik pada syariat Islam ni, apa alasan? Takut nak kembali pada syariat Islam, undang-undang Islam, sebab apa? Kan Brunei dia isytihar pelaksanaan syariat.
Orang buat demonstrasi tu. Brunei ni dia ada hotel di luar negara. Dia ada di Los Angeles, California, London. Orang buat demonstrasi, orang putih buat demonstrasi. Ugut, boykot hotel Brunei kalau dia laksana syariat, dia laksana undang-undang Islam. Hudud. Dan memang bila dia umum bulan Mei hari tu, awal Mei hari tu, memang hotel dia diboykot. Dia mengalami kerugian yang besar dalam industri perhotelan di luar negara. Kosong hotel dia, tak ada orang pergi. Orang boykot sungguh. Orang putih ni dia kata nak boykot, dia boykot sungguh. Kan? Orang Melayu ni tak tentu. Boykot sekejap je, 2-3 bulan Cadbury. Kan? Bulan keempat telan balik dah. Kan? Dia boykot sungguh. Rugi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, Allah janji orang yang berjuang, orang yang menolong agama Allah, kan? Walayan surannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Demi sesungguhnya aku akan tolong orang-orang yang menolong agamaku. Sesungguhnya Allah Maha Gagah lagi perkasa. Allah janji nak tolong tu. Tuan-tuan, dah rugi ni. Industri perhotelan rugi berjuta-juta. Tapi dalam masa yang sama yakin kepada janji Allah, Allah akan tolong. Baru ni diumumkan Brunei jumpa 6 telaga minyak baru, yang telaga minyak baru ini boleh bertahan selama 600 tahun. Apa benda lagi nak? Apa benda lagi yang menyebabkan manusia tidak yakin kepada syariat Allah Subhanahu wa taala? Sebab itulah ciri-ciri manusia yang bertakwa ialah manusia yang yakin dengan Quran. Manusia yang tidak ada sebarang keraguan dengan Al-Quran. Dan di antara tujuan kita berpuasa pada hari ini untuk memastikan diri manusia-manusia yang dilatih dalam madrasah Ramadan ini menjadi manusia yang bertakwa. Dan ketakwaan ini dibawa di luar Ramadan dengan maksud dia menjadi manusia yang menegakkan Al-Quran dalam hidup dia, dalam masyarakat dia, dalam negara dia. Baru betul puasa kita tu. Kalau tak sampai ke mana, padahal lapar dengan dahaga je lah, penat, kan? Tak ada matlamat puasa. Biar faham betul matlamat puasa ni nak jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa mesti berjuang untuk menegakkan Al-Quran dalam hidup dia, dalam diri dia, dalam masyarakat dia, dalam keluarga dia, dalam negara dia. Yang inilah intipati yang terbesar yang mesti kita faham dalam menghayati Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya tak berhasrat untuk memanjangkan bicara ini. Mudah-mudahan apa yang saya sebut ringkas tadi dapat memberikan manfaat kepada tuan-tuan sekalian. Cuma saya nak cadang tuan-tuan baca ni buku Datuk Tuan yang terbaru, Senyum 3. Baru keluar bulan Ramadan ni. Ramadan tahun lepas Senyum 2. Ini Ramadan ni Senyum 3. Datuk Tuan Ibrahim Tuan Manah kompilasi dalam Facebook dia. Kan Facebook dia. Dan yang ni hanya Al-Kisah. Mana semua kisah-kisah yang dalam Facebook dia tu dia compile dalam buku ni. Yang nombor 2 hari tu ialah edisi Wahai Anak-Anakku, nasihat untuk anak-anak. Kan? Edisi yang pertama motivasi biasa. Yang ketiga ini ialah Al-Kisah. Semua kisah-kisah cerita diceritakan dulu, lepas tu di hujung cerita itu baru disebut pengajaran kepada cerita. Dan tajuk dia tak panjang. Di antara satu tajuk ke satu tajuk hanya 2 muka surat. Tuan-tuan nak jadikan tazkirah sepanjang Ramadan ini, tuan-tuan, ada lebih kurang dalam 70 tajuk. 70 tajuk. Kan? Ambil satu Ramadan tu 2 ataupun 3 tajuk. Habis Ramadan kita dapat kisah-kisah yang menarik yang boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dapatkan kat luar lepas daripada solat insya-Allah. Wallahu taala alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.